Kita akan kemari. Bunyi seperti tak masuk akal, tetapi dalam bidang penerokaan angkasa lepas, penjelajahan angkasa planet sistem suria kita sendiri sentiasa menjadi impian peminat tega astronomi. Tetapi adakah ia berbaloi? Sebenarnya, mudah untuk mengatakannya dan menulisnya di atas kertas, tetapi bukan mudah untuk mencapainya. Persoalannya, kenapa mari? Astrolab membawa anda destinasi mari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, sains mendedahkan kebenaran yang mengejutkan. Lebih daripada 99.9% spesies yang pernah hidup subur di bumi telah lenyap sehingga pupus. Kesedaran ini mendorong introspeksi yang mendalam. Sebagai manusia, kita tahu bahawa kiamat akan berlaku. Akan tetapi, perjuangan kita belum selesai. Sepanjang perjalanan kita, manusia telah berkembang dengan menggunakan dan mendiami setiap sudut planet kita. Walau bagaimanapun, apabila populasi kita terus meningkat, kita menghadapi dilema yang mendesak. Ruang yang ada di bumi semakin berkurangan dengan cepat, tidak dapat mengimbangi pertumbuhan eksponen kita. Pada masa yang sama, perubahan iklim semakin kritikal, mendadakan betapa uzurnya planet kita. Kita menyaksikan pencairan glazier, kenaikan paras laut, penebangan hutan yang berleluasa dan kehilangan tragis spesies yang tidak terkira banyaknya. Amaran ini memberi gambaran yang jelas tentang peningkatan kesan buruk terhadap ekosistem kita. Bumi tiada galang ganti, akan tetapi kita mesti meneroka dunia lain. Penerokaan sistem suria kita mungkin menawarkan harapan. Salah satu cara terbaik bagi melarikan diri dari kekejaman dunia yang seringkali menghantui kita. Maka muncullah persoalan sama ada penjajahan planet lain menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia ataupun tidak. Mula-mula sekali kita lihat cabaran yang kita hadapi bukan sahaja di planet kita, tetapi juga dalam diri kita sendiri. Sebelum memulakan usaha bercita-cita tinggi untuk penjajahan antara planet, sesetengah orang percaya bahawa kita tidak sepatutnya menghabiskan masa dan sumber wang kita untuk usaha ini kerana terdapat masalah di bumi yang masih belum kita selesaikan. Mereka berpendapat bahawa tumpuan kita harus ditujukan kepada menangani isu-isu mendadak seperti kemiskinan, perubahan iklim dan ketidaksamaan sosial. Bagi mereka, melabur dalam penjajahan planet lain mungkin kelihatan seperti usaha yang remeh apabila planet asal kita sendiri memerlukan perhatian dan sumber yang mendesak. Pihak lain yang skeptik mempersoalkan kebijaksanaan menjajah planet lain. Takut bahawa kita hanya akan membawa huru-hara dan kemusnahan kepada dunia baru ini, sama seperti yang kita telah lakukan di bumi. Mereka menimbulkan kebimbangan tentang potensi eksploitasi sumber, pengenalan spesies invasif dan gangguan ekosistem sedia ada. Individu-individu ini percaya bahawa sebelum meneroka ke angkasa lepas, kita harus belajar daripada kesilapan masa lalu dan berusaha menjadi individu yang lebih baik di planet kita sendiri. Kemudian ada pihak yang mengakui daya tarikan untuk menjajah planet lain, tetapi meragui konsep penerokaan planet. Mereka berpendapat bahawa cabaran yang terlibat dalam mengekalkan kehidupan manusia di Marikh atau mana-mana jasad angkasa lain tidak dapat diatasi. Jarak yang jauh, persekitaran yang mencabar dan kekurangan sumber penting menjadikan idea tersebut kelihatan sama-sama dan tidak praktikal. Bagi mereka, impian penjajahan antara planet adalah konsep yang menarik, tetapi satu yang di luar kemampuan teknologi semasa kita. Walau bagaimanapun, bagi pendukung penerokaan Marikh melihatnya sebagai satu peluang untuk mengatasi batasan dunia kita. Mereka percaya bahawa dengan memperluaskan kehadiran kita di luar bumi, bukan sekadar demi kemewahan, tetapi keperluan untuk kemandirian jangka panjang spesies kita. Dengan mewujudkan koloni yang mampu bertahan sendiri di planet lain, kita boleh mengurangkan risiko berkaitan dengan ancaman berada pada hanya satu planet sahaja, misalnya berlaku pandemik. Ia menawarkan peluang untuk belajar, berinovasi dan menyesuaikan diri dengan cara yang boleh memanfaatkan bukan sahaja masa depan antara planet kita, tetapi juga cabaran yang kita hadapi di bumi. Golongan profesional berpendapat bahawa penerokaan dan penjajahan angkasa lepas telah memacu kemajuan saintifik dan teknologi, membawa kepada inovasi yang telah meningkatkan kehidupan di bumi.
Mereka membayangkan masa depan di mana pengetahuan yang diperoleh daripada misi angkasa lepas dan pembangunan teknologi baharu boleh digunakan untuk menangani isu mendadak yang sedang kita hadapi. Tambahan pula, mereka berhujah bahawa mengejar matlamat bercita-cita tinggi seperti menjajah marih memberi inspirasi kepada orang ramai, menyemarakkan imajinasi dan memacu kemajuan dalam cara yang boleh memberi kesan positif yang jauh. Dalam setiap hujah yang dikemukakan, terdapat sinar kebenaran yang bergema dengan hati nurani kolektif kita. Setiap perspektif mempunyai beberapa kesahihan, menggesa kita untuk merenungkan struktur rumit kewujudan kita. Dengan mengiktiraf nilai sudut pandangan yang berbeza ini, kita membuka pintu untuk muhasabah diri, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cabaran kompleks di hadapan kita. Seorang tokoh terkemuka yang telah menarik perhatian dunia dalam usaha untuk penjajahan antara planet ialah Elon Musk. Dengan pemikiran berwawasan yang tidak berbelah bahagi lagi, Elon Musk telah menjadi sinonim dengan cita-cita untuk menjajah marih. Melalui syarikat aero angkasanya SpaceX, Musk telah menetapkan matlamatnya untuk menjadikan manusia sebagai spesies berbilang planet. Dia membayangkan masa depan di mana manusia boleh menubuhkan koloni yang mampan di marih, memastikan kemandirian dan kesinambungan spesies kita di luar batasan bumi. Visi Musk telah memberi inspirasi kepada ramai individu dan memperbaharui pemahaman sekitar penerokaan antar planet. Pengkritik berpendapat bahawa sumber dan usaha yang didedikasikan untuk penjajahan marih boleh digunakan dengan lebih baik untuk menangani isu-isu mendesak di planet kita sendiri. Walau bagaimanapun, Musk percaya bahawa meluaskan ufuk kita dan meneroka melepasi bumi adalah penting untuk kemandirian jangka panjang dan kemajuan spesies kita. Dia melihat marih sebagai tempat perlindungan yang berpotensi dan peluang melangkah sempadan penerokaan, inovasi dan sebarang penemuan. Tetapi seperti yang Astrolab menyatakan sebelum ini, bercakap memang senang tetapi untuk lakukannya bukan mudah. Selama bertahun-tahun, kita telah menghantar penjelajah robot ke marih, mengkaji dengan teliti atmosfera permukaan dan ciri geologinya. Misi ini telah memberikan pandangan yang tidak ternilai tentang planet merah, membantu kita membongkar misterinya dan memahami potensinya untuk penerokaan dan penjajahan manusia. Walau bagaimanapun, semasa kita menyelidiki dengan lebih mendalam tentang cabaran yang menanti kita di marih, kita menghadapi pelbagai halangan yang memerlukan pertimbangan yang teliti dan penyelesaian yang inovatif. Masalah pertama ialah tugas berat mengangkut manusia ke marih. Perjalanan dari bumi ke planet merah ini mengambil masa kira-kira 7 bulan. Merangkumi jarak sekitar 150 kali lebih besar daripada jarak antara planet kita dan bulan. Ini memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap reka bentuk kapal angkasa dan keperluan bahan api. Untuk menangani cabaran ini, satu penyelesaian yang berpotensi terletak pada pembangunan sistem pendorong termaju. Pendorongan kimia tradisional, walaupun berkesan, memerlukan sejumlah besar bahan api untuk menggerakkan kapal angkasa merentasi jarak yang begitu jauh. Walau bagaimanapun, teknologi inovatif seperti pendorong elektrik atau pendorong nuklear menjanjikan pengurangan masa perjalanan dan penggunaan bahan api dengan ketara. Pendorong elektrik seperti pendorong ion menggunakan ion zarah bercas elektrik untuk menjana tujahan. Walaupun ia menghasilkan pecutan yang lebih rendah berbanding dengan roket tradisional, sistem pendorong elektrik adalah sangat cekap dan memerlukan pendorongan yang jauh lebih sedikit. Teknologi ini membolehkan kapal angkasa membawa muatan yang lebih besar atau mengurangkan berat keseluruhan misi, mengoptimumkan sumber untuk perjalanan antar planet dalam tempoh yang lama. Pendorong nuklear, satu lagi pilihan menarik, melibatkan penggunaan tindak balas nuklear untuk menjana tujuan yang besar. Dengan memanfaatkan kuasa tindak balas nuklear terkawal, kapal angkasa yang dilengkapi dengan sistem penerongan nuklear boleh mencapai kelajuan yang lebih tinggi dan masa perjalanan yang lebih singkat. Ini boleh merevolusikan misi marih dengan secara drastik, mengurangkan masa yang dihabiskan dalam transit dan mengurangkan cabaran yang berkaitan dengan pendedahan lanjutan kepada sinaran angkasa lepas. Kedua-dua teknologi pendorong elektrik dan pendorong nuklear sedang diterokai secara aktif oleh agensi angkasa lepas dan syarikat swasta. Penyelidikan, pembangunan dan ujian berterusan sistem pendorongan ini berpotensi untuk merevolusikan perjalanan antar planet dan membuka jalan untuk misi manusia yang lebih cekap dan boleh dilaksanakan ke marih. Selain itu, kemajuan dalam teknik pengisian bahan api orbit juga boleh memainkan peranan penting dalam mengatasi keperluan bahan api untuk misi jangka panjang. Dengan mewujudkan infrastruktur di orbit bumi atau menggunakan sumber dari bulan, kapal angkasa boleh mengisi minyak dan bergerak ke marih,
mengurangkan keperluan untuk membawa semua propellant yang diperlukan dari awal. Konsep pengisian bahan bakar di angkasa lepas ini boleh meningkatkan keupayaan misi dengan ketara dan membuka kemungkinan baru untuk penerokaan berterusan dan penjajahan Marikh. Beralih kepada masalah kedua yang akan dihadapi oleh peneroka-peneroka angkasa di Marikh, kita menghadapi cabaran hebat untuk mendarat dengan selamat di permukaan planet ini. Marikh mempunyai atmosfera yang nipis berbanding bumi, menjadikan kemasukan dan pendaratan atmosfera sebagai satu usaha yang kompleks. Atmosfera yang nipis memberi kesukaran kepada kaedah tradisional kemasukan payung terjun menuruni ruang atmosfera Marikh. Memandangkan ia kurang berkesan dalam memperlahankan kapal angkasa ke kelajuan pendaratan yang selamat. Selain itu, Marikh mempunyai corak cuaca yang tidak dapat diramalkan seperti ribut debu, menyukarkan lagi operasi pendaratan dan meningkatkan risiko kegagalan misi. Untuk mengatasi cabaran ini, jurutera dan saintis telah mencipta teknik pendaratan yang inovatif. Satu pendekatan sedemikian ialah penggunaan pendorong retro supersonik. Ini melibatkan penembakan enjin roket dalam arah perjalanan yang bertentangan semasa penurunan dengan berkesan mencipta kesan brake untuk memperlahankan kapal angkasa. Pendorong retro supersonik membolehkan penurunan dan pendaratan terkawal, mengurangkan risiko yang berkaitan dengan atmosfera nipis Marikh. Selanjutnya, sistem panduan, navigasi dan kawalan lajutan sedang dibangunkan untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan pendaratan. Sistem ini menggunakan penderia yang tepat, algoritma komputer dan keupayaan autonomi untuk membolehkan kapal angkasa menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah dan membuat pelarasan masa nyata semasa penurunan. Dengan menggabungkan teknologi ini, kita boleh meningkatkan peluang pendaratan yang berjaya dan meminimumkan kesan cabaran atmosfera Marikh. Sebagai tambahan kepada kemajuan teknologi, penyelidikan dan analisis meluas tentang tapak pendaratan yang berpotensi tinggi di Marikh adalah sangat penting. Mengenal pasti kawasan dengan keadaan yang menggalakkan seperti rupa bumi rata dan bahaya, permukaan yang minimum, boleh meningkatkan peluang pendaratan yang selamat. Misi robotik seperti Perayaan Marikh telah memainkan peranan penting dalam meninjau tapak pendaratan berpotensi dan menyediakan data berharga untuk misi manusia pada masa hadapan. Kerjasama antara agensi angkasa seperti NASA, ESA dan syarikat swasta seperti SpaceX adalah penting dalam menangani cabaran pendaratan. Perkongsian pengetahuan, kepakaran dan sumber yang boleh mempercepatkan pembangunan teknologi pendaratan dan memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk penjelajah manusia pada masa hadapan. Dan kemudian, isu ketiga yang mungkin kita hadapi ialah mengenai sumber. Apabila Astrolab menyebut sumber, Astrolab merujuk kepada elemen penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup koloni Marikh. Ini termasuk faktor seperti udara, air dan bekalan makanan yang mampan, yang kesemuanya menimbulkan cabaran besar dalam persekitaran Marikh yang agak teruk dan tidak mesra habitat. Salah satu kebimbangan utama berkisar tentang ketersediaan udara yang boleh bernafas. Marikh mempunyai atmosfera nipis yang terdiri terutamanya daripada karbon dioksida, menjadikannya tidak sesuai untuk manusia bernafas. Tekanan atmosfera yang terhad dan ketiadaan oksigen memerlukan kaedah alternatif untuk memastikan bekalan oksigen mencukupi untuk peneroka. Bagi menangani cabaran ini, saintis dan jurutera sedang meneroka pelbagai pendekatan seperti penggunaan teknik in situ ISRU. Kaedah ini bertujuan untuk mengekstrak oksigen daripada atmosfera Marikh atau sumber lain yang tersedia di planet ini dengan memanfaatkan tindak balas kimia elektrolisis atau teknologi inovatif lain. Ia menjadi mungkin untuk menjana oksigen yang boleh mengekalkan pernafasan manusia. Selain udara yang boleh bernafas, mendapatkan bekalan air bersih adalah penting bagi kelangsungan hidup manusia di Marikh. Walaupun kesan air batu telah dikesan di permukaan planet ini, mengekstrak dan menggunakan sumber ini menimbulkan cabaran tersendiri. Para saintis sedang menyelidik kaedah untuk mengekstrak dan membersihkan air daripada ais Marikh atau rizab bawah tanah. Meneroka kemungkinan seperti mencairkan ais atau menggunakan haba untuk melepaskan dan menangkap molekul air. Tambahan pula, mewujudkan sistem pengeluaran makanan yang mampan adalah penting bagi kesejahteraan jangka panjang penjajahan di Marikh. Kaedah pertanian tradisional yang bergantung pada tanah akan menghadapi halangan yang ketara disebabkan oleh regolit Marikh yang lemah nutrien dan keadaan planet yang ekstrim. Oleh itu, amalan pertanian yang inovatif seperti hidroponik, aeroponik atau sistem persekitaran terkawal lain menawarkan penyelesaian yang berpotensi tinggi. Hidroponik melibatkan penanaman tumbuhan
dalam larutan air yang kaya dengan nutrien, manakala aeroponik menggantung akar tumbuhan dalam persekitaran kabus atau udara. Kedua-dua pendekatan memaksimumkan penggunaan sumber, mengoptimumkan penggunaan air dan menjadikan persekitaran terkawal untuk pertumbuhan tanaman. Teknik ini membolehkan penggunaan sumber yang cekap dan potensi untuk pengeluaran makanan yang berterusan dan mampan, mengurangkan pergantungan kepada bekalan luar. Cabaran keempat terletak pada penubuhan pengkalan berfungsi di marih, di mana manusia boleh hidup dan bekerja dengan cara yang mampan. Membina habitat dan infrastruktur yang sesuai di planet merah menimbulkan halangan unik yang memerlukan perancangan teliti dan penyelesaian kejuruteraan yang inovatif. Satu cabaran penting ialah pembinaan persekitaran yang boleh didiami, yang boleh melindungi penduduk daripada keadaan marih yang mencabar, termasuk suhu yang melampau, tahap sinaran yang tinggi dan ketiadaan medan magnet pelindung. Mereka bentuk habitat yang boleh menyediakan penebat, perisai sinaran dan sistem sokongan hayat yang mencukupi adalah penting bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan sang peneroka planet merah ini. Bagi mengatasi cabaran ini, Agensi Angkasa Lepas NASA dan syarikat swasta sedang membangunkan reka bentuk dan bahan habitat termaju yang boleh menahan persekitaran marih yang tidak mesra alam. Struktur ini mungkin menggabungkan teknik penebat yang inovatif seperti kaedah pembinaan berasaskan perisai berbilang lapisan atau rigolit yang menggunakan tanah marih sebagai bahan binaan. Selain habitat, penubuhan infrastruktur adalah penting bagi daya maju jangka panjang koloni marih. Ini termasuk penjanaan kuasa, sistem komunikasi, kemudahan penyimpanan dan pengangkutan. Kuasa suria adalah sumber tenaga yang menjanjikan di marih kerana planet ini menerima cahaya matahari yang banyak. Menggunakan teknologi panel solar termaju seperti reka bentuk yang ringan dan sangat cekap boleh menyediakan bekalan kuasa yang mampan bagi operasi koloni. Selain daripada kos yang akan menjadi besar dianggarkan dalam lingkungan berbilion, malah bertrilion ringgit, masih terdapat banyak cabaran lain yang perlu diatasi bagi mewujudkan kehadiran manusia yang selesa di marih. Satu aspek kritikal ialah kesejahteraan psikologi dan fisiologi para angkasawan semasa mereka tinggal di planet merah. Berada jauh dari bumi untuk tempoh masa yang begitu lama, terpencil dalam persekitaran yang agak teruk, boleh memberi kesan yang ketara terhadap kesihatan mental dan dinamik interpersonal. Para saintis dan agensi angkasa sedang giat menyelidik cara untuk menangani cabaran ini, termasuk latihan psikologi, sistem pemantauan dan menyediakan persekitaran yang menyokong dan menarik untuk anak kapal. Tambahan, kesan jangka panjang, pengurangan graviti pada tubuh manusia masih belum difahami sepenuhnya. Pendedahan berpanjangan kepada graviti yang lebih rendah di marih boleh menyebabkan kehilangan otot dan tulang, masalah kardiovaskular dan perubahan fisiologi yang lain. Dengan membangunkan protokol senaman, peralatan khusus dan perubatan adalah penting bagi mengurangkan risiko ini dan memastikan kesihatan dan kesejahteraan angkasawan. Dan akhirnya, kita menghadapi cabaran yang paling menakutkan, mengubah bentuk muka bumi marih. Ini merujuk kepada proses mengubah persekitaran marih untuk menjadikannya lebih mudah didiami bagi manusia yang menyerupai keadaan seperti bumi. Ia adalah satu usaha besar yang memerlukan perubahan planet, atmosfera, suhu dan keadaan permukaan pada skala planet. Tugas mengubah rupa bumi marih bersifat monumental. Pada masa ini, seperti yang Astrolab menyatakan, atmosfera marih adalah sangat nipis dan terdiri terutamanya daripada karbon dioksida, tanpa oksigen yang boleh bernafas. Suhu purata adalah jauh di bawah paras beku dan planet ini tidak mempunyai medan magnet pelindung untuk melindunginya daripada sinaran berbahaya. Mengubah keadaan ini kepada persekitaran yang lebih seperti bumi akan menjadi satu kejayaan besar dalam bidang kejuruteraan dan sains. Satu penyelesaian yang dicadangkan untuk memerlukan proses pembentukan rupa bumi adalah dengan membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera marih. Meningkatkan kepekatan gas seperti karbon dioksida boleh membantu memerangkap haba dan meningkatkan suhu keseluruhan. Ini berpotensi membawa kepada pencairan ais di kutub, membebaskan wap air dan mewujudkan kitaran air yang lebih stabil di planet ini. Pengenalan mikroorganisma tertentu atau tumbuhan kejuruteraan genetik juga boleh membantu dalam penukaran karbon dioksida kepada oksigen melalui fotosintesis. Walau bagaimanapun, mengubah rupa bumi marih bukanlah satu usaha jangka pendek. Ia memerlukan usaha berterusan atau menjangkau beberapa dekad atau berabad lamanya. Proses ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan yang perlu diseimbangkan dan dipantau dengan teliti. Para saintis dan penyelidik sedang menjalankan kajian dan simulasi yang meluas untuk lebih memahami implikasi dan kebolehilaksanaan pengubahan rupa bumi marih.
Walaupun cabaran yang besar, idea untuk mengubah seluruh planet untuk menjadikannya boleh didiami mempunyai daya tarikan yang hebat dan berfungsi sebagai bukti kepintaran manusia. Walaupun perubahan skala penuh marih mungkin masih jauh, ia menyemarakkan imajinasi kita dan memberi inspirasi kepada kita untuk membatasi sempadan penemuan dan inovasi saintifik. Dalam usaha untuk menjajah marih adalah penting untuk menyedari bahawa perjalanan itu bukan semata-mata untuk mencari rumah baru untuk manusia. Ini adalah peluang untuk mempelajari lebih lanjut tentang diri kita, tempat kita di alam semesta dan keupayaan kita untuk penerokaan dan penyesuaian di planet lain. Walaupun cabaran itu kelihatan tidak dapat diatasi pada masa ini, usaha kolektif para saintis jurutera yang berwawasan membuka jalan bagi penyelesaian dan kemajuan yang berpotensi boleh membentuk masa depan penjajahan antara planet. Penerokaan marih adalah lebih daripada sekadar memahami sama ada kehidupan wujud di tempat lain di alam semesta. Ia didorong oleh keinginan semula jadi kita dari sudut penerokaan manusia, mencabar batasan kita dan meninggalkan kesan yang berkekalan pada kosmos. Ia mewakili lonjakan yang mendalam ke arah menjamin kemandirian jangka panjang dan pengembangan spesies kita. Penjelajahan dan penjajahan marih mempunyai potensi untuk mentakrifkan semula tempat kita di alam semesta dan menjadi tamadun berbilang planet yang mampu menahan segala huru-hara yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Dengan mewujudkan kehadiran yang mampan di marih, kita boleh melindungi kesinambungan manusia, mengurangkan risiko malapetaka global dan memastikan kelangsungan pengetahuan dan pencapaian kolektif kita. Selain itu, penjajahan marih mewakili sebuah peluang yang tiada tandingan untuk penemuan dan kemajuan saintifik. Membongkar misteri marih boleh memberi penerangan tentang asal-usul sistem suria kita, evolusi planet dan keadaan yang diperlukan untuk kehidupan muncul. Ia membentangkan makmal unik untuk mengkaji geologi planet, dinamik atmosfera dan potensi untuk persekitaran yang boleh didiami. Setiap kejayaan saintifik di marih mempunyai potensi untuk membentuk semula pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya sambil kita merenung ke arah masa depan. Persoalan bila kita akan memulakan usaha besar untuk menjajah marih berlega dalam fikiran kita manakala garis masa konkret masih tidak menentu. Usaha kolektif para saintis jurutera dan agensi angkasa seluruh dunia secara beransur-ansur membuka jalan untuk pencapaian yang luar biasa ini. Langkah-langkah tambahan seperti misi robotik, kemajuan teknologi dan penyelidikan yang meluas sedang meletakkan asas bagi kehadiran manusia di planet merah. Walau bagaimanapun, pertimbangan teliti dan kesabaran amat dititik beratkan dalam membangunkan marih sebagai rumah kedua kita. Kerumitan yang wujud dalam membangunkan kemandirian habitat, memastikan kesejahteraan angkasawan masa depan dan mengemudi persekitaran marih yang tidak mesra memerlukan perancangan yang teliti, penyelesaian yang inovatif dan ujian peringkat tinggi. Langkah ini dapat mengurangkan risiko, mengoptimumkan kecekapan dan meningkatkan peluang kejayaan. Perjalanan kita ke marih mewakili kemuncak generasi pemimpin, pemikir dan perintis yang berani membayangkan perkara yang mustahil. Ini adalah bukti bagi mengejar pengetahuan tanpa henti, keupayaan untuk berdaya tahan dan rasa ingin tahu semula jadi yang memaksa kita melonjak lebih jauh. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menyelidik kerumitan, membahaskan hujah dan merenung masa depan penerokaan antara planet. Perkara utama yang perlu diambil dari perbincangan ini ialah usaha untuk menjajah marih bukanlah usaha yang mudah, tetapi mempelajari dan mencipta sesuatu yang baru yang mungkin boleh memberi manfaat pada umat manusia. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.